الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita beriktikaf dalam masjid ni. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan bicarakan suatu tajuk yang amat penting yang biasa kita minta dengan Allah setiap hari 17 kali paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami, berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Jadi hari ini kita nak tengok apakah benda-benda yang menyebabkan kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama sekali saya nak sebut tentang hidayah ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maknanya kepada sesiapa yang dikehendaki. Dia nak bagi hidayah, dia bagi. Dia tak nak, dia tak bagi. Walaupun orang tersebut isteri Nabi, walaupun anak Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam akhir surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim ayat akhir-akhir surah At-Tahrim juzuk 28, Allah Ta'ala berfirman, Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bagi perumpamaan kepada orang-orang kafir berkenaan dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata adalah kedua-dua mereka tahta abdaini, berada di bawah pengawasan dan jagaan dua orang yang saleh. Abdaini salihaini, dua orang yang saleh, iaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi mereka berdua ini khianat. Mereka berdua ni khianat, tak ikut ajaran Nabi, iaitu suami mereka sendiri. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang masuk neraka, walaupun dia isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kemudian Allah bagi perumpamaan yang kedua, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah Ta'ala beri perumpamaan kepada orang yang beriman. Siapa dia contoh orang beriman? Imra'ata Fir'aun, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ni, Fir'aun orang paling jahat. Yang mana Fir'aun ini, yang mana isteri Fir'aun, Imra'ata Fir'aun idh qalat, yang mana isteri Fir'aun yang nama Asiyah ini berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, binakan untukku sebuah mahligai dalam syurga, wa najjini min fir'aun, dan selamatkan daku daripada kejahatan Fir'aun, wa amalihi, dan kerja buruk Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan isteri Fir'aun ke dalam syurga walaupun suaminya orang jahat. Maknanya hidayah ni milik Allah. Walaupun isteri Nabi, kalau Allah tak nak bagi hidayah, tak dapat hidayah. Walaupun suami isteri kepada Fir'aun, kalau Allah nak bagi hidayah, dapat hidayah. Sebab tu kita minta tiap-tiap hari paling kurang 17 kali ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Sebab tu dalam doa kunut kita pun mula-mula sekali Allahumma hdini, ya Allah hidayahkan daku. Maknanya hidayah ni benda yang amat penting. Dalam ayat ini juga menceritakan tentang model keluarga dalam Quran. Ada keluarga dalam Quran yang suami baik, isteri jahat. Ada, iaitu Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Suaminya ahli syurga, tapi isterinya ahli neraka. Ada model yang kedua, isteri baik, suami jahat, iaitu Fir'aun.
Asiah baik, Fir'aun jahat. Ada model yang ketiga, dua-dua jahat, dua-dua neraka, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab dalam neraka, dan isteri Abu Lahab, Allah Ta'ala berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab, isterinya bawa kayu api neraka. Siapa dia? Arwah, nama isteri dia. Jadi Abu Lahab pun neraka, isteri pun neraka. Model yang keempat, isteri syurga, suami pun syurga. Kita mohon kepada Allah, Allah jadikan model yang keempat. Amin ya rabbal alamin. Tanyalah siapa-siapa pun mesti nak model yang keempat, dua-dua ahli syurga. Saya tanya dah isteri saya. Saya bagi tahu isteri saya lah, ada 4 model keluarga dalam Quran. 1, 2, 3, 4 saya sebut. Awak nak model yang mana? Dia kata tanya boleh, mestilah model yang keempat, dua-dua ahli syurga. Nabi Ibrahim. Saya kata betul. Nabi Ibrahim keluarga model yang kita nak, tapi Nabi Ibrahim isterinya 2, saya kata. Dia pun tanya balik, abang ni nak ngajar ke nak apa ni? Isteri Nabi Ibrahim 2 kan? Sarah dan Hajar. Jadi kalau nak tiru model Nabi Ibrahim, keluarga ni kena tiru sungguh. Isteri saya kata, abang ni pelik ni, nak kuliah tu bagus dah, tapi pelik, macam ada sesuatu yang tersirat. Maknanya itulah gurauan seorang ustaz dengan isteri dia. Baik. Jadi di sini kita nampak betapa pentingnya hidayah. Sebab itulah Nabi Ummu Salamah dengan Anas bin Malik, 2 orang yang amat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah isteri, Anas bin Malik khadam. 10 tahun khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mengungkapkan perkara yang sama. Kedua-dua ni ketika menceritakan tentang Nabi, apa mereka ungkapkan? Kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa Nabi yang paling banyak Nabi baca adalah ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang tukar-tukar hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kekalkan hatiku di atas agamamu. Baik, bila Nabi banyak baca doa ni, 2 orang ni pun tanya soalan yang sama. Kenapa banyak sangat baca doa ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia ini berada di bawah kekuasaan Allah. Dia boleh tukar macam mana dia kehendaki. Dia boleh tukar yang jahat tukar jadi baik, dan dia juga boleh tukar yang baik jadi jahat. Mohon Allah jauhkan yang tukar baik jadi jahat. Kita mohon Allah Ta'ala sentiasa memperbaiki hati kita, kita sentiasa baik dari hari ke hari. Jadi ini kerja siapa ni? Kerja Allah. Jadi oleh kerana tu kita kena berusaha untuk mencari hidayah Allah ni, supaya Allah bagi hidayah kepada kita. Macam mana usaha? Yang pertama kena perkukuhkan tauhid, kena perkukuhkan pengesaan kita kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan iman mereka tidak dikelirukan oleh perkara-perkara syirik. Ulaika lahumul mereka akan dapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka pasti mendapat hidayah. Ayat ini menceritakan antara orang yang pasti mendapat hidayah ialah orang yang sentiasa memperkukuhkan tauhid dia. Maknanya tauhid dia bulat-bulatkan ketuhanan hanya kepada Allah. Maknanya kena belajar benda ni, kena cari, dan kena sentiasa berzikir la ilaha illallah. Sebab Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum. Jaddidu maksud dia perbaharuilah oleh kamu akan iman kamu. Kena perbaharui iman. Nak suruh iman makin kuat, berperbaharu. Kaifa nujaddidu imanana? Sahabat tanya, macam mana kita nak perbaharui iman kita? Nabi kata, aktsiru min zikri la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah dengan penuh penghayatan, supaya masuk dalam hati kita. Kita tanam dalam hati kita, tiada kuasa melainkan, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pertama. Yang kedua,
kena sentiasa mematuhi segala perintah Allah dan Rasulnya. Yang Allah suruh buat aja. Jangan banyak soal. Allah suruh buat. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalaulah mereka melakukan apa yang dinasihatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka, Allah suruh buat apa, Nabi suruh buat apa, dia ikut je, lakana khairan lahum, pasti ini lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan bagi lebih kukuh pendirian mereka, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Bila mereka ikut apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh, bila mereka ikut apa yang Nabi suruh, maka kami, yakni Allah Ta'ala, akan kurniakan kepada mereka ganjaran yang besar, wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjuk dan hidayahkan kepada mereka jalan yang lurus. Maknanya kalau kita sentiasa buat benda yang Tuhan suruh, yang Nabi suruh, Allah Ta'ala janji dia akan tunjuk jalan yang lurus untuk kita. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kena banyak bertaubat. Kenapa? Kerana Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah Ta'ala akan memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang suka bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW yang tak ada dosa pun istighfar ada dua riwayat. Satu 70 kali sehari, satu 100 kali sehari. Tu yang tak ada dosa tu. Kita yang dosa banyak ni cukup ke tak 100 kali, 70 kali sehari? Paling kurang bukan kita buatnya biasanya 15 kali. Kenapa? 5 kali sehari, 3 kali lepas sembahyang. Sudah lepas sembahyang, astagfirullah, 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 3 kali. 3 kali 5, 15 kali. Dosa banyak, tapi 15 kali je istighfar. Sepatutnya banyak lagi kita istighfar. Nabi mengajar kepada kita sampai baginda beristighfar 70 kali. Dan ayat tadi, ayat rakaat pertama ustaz baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mengejar keampunan daripada Tuhan kamu. Rakaat pertama ni. Wa jannah, dan kejar pertama kejar ampun. Jadi kita nak kejar ampun, kita istighfar banyaklah, taubat banyak. Yang kedua, wa jannah, kejarlah kamu syurga. Yang mana syurga luas mana? Arduha, bidang luasnya, bidangnya, lebarnya, luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Dan syurga ni Allah Ta'ala nak bagi pada siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah Ta'ala nak bagi pada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiqun, orang yang rajin sedekah. Fis sarra'i wad dharra, ketika senang pun dia sedekah, ketika susah pun dia sedekah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang boleh tahan marah dia. Dia sabar kuat, tahan marah. Tu sifat kedua orang bertakwa. Sifat pertama suka sedekah. Sifat kedua tahan marah. Wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Orang buat salah kat dia, dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala amat suka orang yang suka berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishah, juga sifat orang bertakwa bila dia buat apa-apa dosa, kalau dia buat suatu kesalahan, zakarullah, mereka akan terus ingat Allah. Allah, hari ni aku buat dosa, terus teringat Allah. Bila dia teringat Allah, fastaghfaru lidhunubihim, mereka pun terus beristighfar terhadap dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berkekalan terus melakukan dosa tersebut. Wahum ya'lamu, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamu, sedangkan mereka mengetahui. Maka Allah Ta'ala bagi tahu balasan orang macam mana. Ulaika jazaohum, maka untuk mereka balasan mereka jannatun, ulaika jazaohum maghfiratun, balasan mereka Allah akan bagi keampunan kepada mereka.
ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa jannatun, dan juga syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalam syurga, fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi seronoklah kalau imam baca kita faham, kan? Itu rakaat pertama. Habis rakaat pertama tadi dia baca. Naik rakaat kedua dia sambung qad khalat min qablikum sunanun. Yang tu kita tafsir lain kali. Seronok dengar imam baca, dia cerita kena taubat, kena istighfar. Ni satu kelebihan kalau dapat faham bahasa Arab, seronok semayang. Sebab tu Nabi kata salah satu cara nak Imam Ghazali kata salah satu cara nak khusyuk semayang, tafahum, kena usaha untuk faham ayat. Jadi kita duk dengar imam baca tu, kita faham. Jadi hati kita pun tak pergilah ke angsana, ke mana. Yang biasa duk pergi ke angsana sebab kita tak faham imam baca. Siap maki lagi imam. Panjang baca, pendek-pendek sudah. Siap maki lagi sebahagian orang. Nak bagi tahu apa? Sebab tak faham. Tapi kalau dia faham, dia perhati tengok, Allah nikmatnya semayang. Baik. Jadi ayat tadi yang imam baca rakaat pertama tadi menceritakan tentang istighfar dan taubat. Orang istighfar, orang taubat, pasti dia akan dapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat kena banyak baca Quran. Wa tadabburu ma'anihi, kena banyak baca Quran dan usaha untuk memahami maknanya. Okey. Kenapa? Kerana Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini akan memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Baik. Bila kita baca Quran, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Sebab tu lepas kita baca Quran, kita baca Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana, jadikanlah Quran tu untuk kami imaman, imam kami, wa nuran, cahaya buat kami, wa hudan, dan petunjuk buat kami. Maknanya ada petunjuk. Wa rahmah, dan ada rahmat buat kami. Jadi kalau kita banyak baca Quran, insya-Allah dapat banyak petunjuk. Orang rajin baca Quran ni, terutama kalau dia faham, dia akan dapat banyak petunjuk daripada Al-Quran. Baca, oh gini. Kalau dia katakanlah dia ni ada apa-apa masalah, buka Quran baca. Sahabat saya suami dia kena masalah. Ada satu masalah besar lah suami dia cerita kat saya. Cikgu sekolah saya. Dia cerita, saya suami yang kena masalah tu kawan baik saya. Saya tanya macam mana? Suami, Allah, dia kata saya bangun munajat pada Allah sampai saya tak tahu macam mana, saya ambil Quran. Saya buka Quran. Buka, saya baca. Sudah saya baca, saya pun tengok makna. Rupanya ayat yang saya baca tu memang Allah Ta'ala benar-benar tunjuk makna tu sebiji kena atas diri saya. Saya kata betul. Patutlah anak Nilofa kan, waktu dia bertaubat pakai tudung, mula-mula tuan-puan tahu dia buat macam mana kan, saya sebut dulu. Dia buka Quran. Dia ambil Quran, dia buka. Dia duduk depan Quran, dia buka. Dia kata Allah dah bagi segala untuk dia, bagi duit, bagi kaya, bagi popular, apa lagi Allah nak bagi tahu aku. Dia pun buka kena ayat suruh pakai tudung. Kena ayat tu, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah kau melabuhkan pakai tudung. Dia pun mula pakai tudung setelah dia buka Quran. Dia buka, pak, kena ayat tu. Tu saya bergurau dengan isteri saya, abang nak letak Quran depan, abang nak buka, kena ayat mana? Kalau kena ayat surah An-Nisa, buka tu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', kahwinilah kamu perempuan yang kamu berkenan 2, 3 atau 4. Macam mana? Isi kata baca perhabis bang. Baca perhabis ayat tu, jangan berhenti sangat tu. Apa dia? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut, satu cukup. Jadi makna Allah nak tunjuk yang kalau kau takut tak berlaku adil, satu cukup. Bukan Allah nak tunjuk yang atas tu. Pandai juga bini aku.
Baik, nak cerita apa? Nak cerita bagaimana Quran bagi petunjuk kepada seorang artis. Dia buka Quran, kena ayat tu terus. Sebagaimana seorang hamba Allah yang menderma 200,000 buat sekolah tahfiz di Thailand. Seorang hamba Allah di Johor ni, dia bagi 200,000 untuk sekolah tahfiz Thailand. Lepas dia bagi beberapa tahun, pelajar ramai beribu-ribu pelajar, sekarang ada 1,600. Duk ngapal Quran dah. Jadi setiap kali dia baca Quran, dia kata dia rasa heran. Setiap kali dia buka, dia tak tanda, buka mesti awal juzuk 4. Dia pun perasan, dia pergi masjid ke, dia nak buka Quran, dia buka awal juzuk 4. Dia pun rasa heran. Kenapa awal juzuk 4? Pelik dia. Dia pun cerita kat Ustaz Ghazali, sahabat saya. Ustaz, apa makna ayat ni? Setiap kali makcik buka, sebab dia sedekah tu kepada Ustaz Ghazali punya sekolah, sahabat saya di Munduk, Thailand. Jadi Ustaz Ghazali tu pengetua, saya AJK sekolah tu. Jadi bila dibuka ayat tu, pergi masjid mana-mana nak buka Quran, buka ayat tu. Jadi dia pun tanya, apa makna ayat ni Ustaz? Ustaz kata ayat tu betul-betul kena pada makcik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksud dia, tidak akan kamu dapat kebajikan dan pahala melainkan kamu boleh menafkahkan harta kamu yang kamu sayang. Terus makcik tu nangis. Betul Ustaz, saya nak bagi 200,000 ni bukan senang, sayang ke harta, tapi saya nafkah juga. Sekarang budak-budak duduk ngapal Quran hari-hari. Dia pun cerita macam mana dia bermimpi jumpa suami dia senyum. Suami dia meninggal dunia, suami dia senyum, suami dia gembira lah. Dia sedekah untuk sekolah tahfiz. Sekarang 1,600 orang belajar kat situ, tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari dapat pahala kepada makcik tu. Tapi Allah nak tunjuk kat dia, buka je Quran, ayat tu. Balik ni cuba buka ayat mana? Balik buka, bismillah, buka. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Rupanya belum lagi daftar haji, pergi daftar cepat-cepat. Contoh. Balik ni terus cuba buka. Kena ayat apa dia? Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Sudah. Nak pergi Syria takut. Baik, tu contoh. Jadi maknanya antara tanda Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kepada kita, antaranya Quran tu. Antaranya baca Quran banyak-banyak. Dan kita dengan Quran ni kena ada empat benda. Yang pertama kena baca, yang kedua kena hafal. 30 juzuk ke? Tak mampu pun tak apalah, sekurang-kurangnya ada upgrade. Ada hari ni contoh tambah sikit 5 ayat. Sebelum ni Ustaz, saya tak ingat surah Yasin Ustaz. Baca tiap-tiap malam pun saya usaha untuk ingat, tiba-tiba ingat. Maknanya ada upgrade. Habis surah Yasin, Tabarakallazi pula. Ini duk ngapal qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, sejak darjah khas dulu sampai sekarang waktu tak ada dah. Tak ada upgrade. Saya tidak hafiz, saya sendiri tidak hafiz Quran, tidak hafiz 30 juzuk. Tapi saya ada usaha untuk hafal sikit. Malu pada anak, sebab anak saya duduk sekolah tahfiz. Jadi anak datang balik, dah hafal dah ingat dah. Malu juga si bapaknya. So kita ambil sikit. Sekadar mampu kita. Nak ngapal macam dia tak mampulah, sebab dia sepenuh masa. Kita ni kejap nak kuliah sana. Tapi adalah juga tambah sikit. Tambah surah Ad-Dukhan. Lepas tu duduk tak lama tambah surah Al-Kahfi. Kena tambah lah. Jadi hidup sentiasa menambah hafazan Quran ni, insya-Allah. Kalau tak habis pun mati dalam keadaan menghafal Quran, insya-Allah Allah bangkitkan bersama dengan hafiz. Macam tu. Kena tanggungjawab kedua, kena hafal. Sikit-sikit pun tak apa. Ustaz tak boleh hafal dah, tua dah Ustaz. Tua dah, payah ingat. Mesti cakap gitu. Jawabnya, Abu Bakr ni Siddiq masuk Islam tua juga. Tua dah Abu Bakar Siddiq, umur 40 baru masuk Islam, boleh ngapal. Ramai lagi sahabat-sahabat yang masuk Islam bukan umur 12, umur apa? Umur puluh-puluh tu, okey je ngapal, boleh. Dia tak ada dosa. Banyak helah, malah cakap malah. Kurang-kurang juzuk 30. Masukkan hati, macam-macam mana pun aku nak ingat sekurang-kurangnya juzuk 30. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa, apa
abasa wa tawalla, wailul mutaffifin, masuk dalam hati. Aku nak ingat juga paling kurangnya surah-surah dalam juzuk 30. Barulah kita kalau semayang jadi imam pun taklah baca inna a'tayna dengan qul huwallah je. Ini dua tu lah, maghrib, isyak, subuh, semua dua surah tu. Kalau isteri suruh jadi imam, dua surah tu juga. Kalau baca qul ya, tak habis lakum dinukum waliyadin. Dia punya apa? Dia punya ketar dia tu. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Jadi kita usaha untuk tambah sikit-sikit insya-Allah. Kalau kita mati pun, kita mati dalam keadaan sentiasa menghafal Quran. Dua. Yang ketiga kita kena tadabbur makna dia. Kena usaha untuk baca makna. Kena usahakan untuk bacakan makna. Saya balik rumah ni, Quran Pimpinan Rahman, tebal ni Pimpinan Rahman. Kat rumah saya, mak saya, dia kerak daripada mak saya. Dia duduk rumah seorang-seorang, anak-anak duduk luar negeri belaka. Dia kerak ni, dia pecahkan jadi kecil. Ni saya tanya mak, kenapa lah Pimpinan Rahman arwah ayah ni sampai macam ni, mak? Saya tanya mak, sebab dia jadi kecil, dia apa? Dia kerak jadi kecil. Ni, setebal ni jadi tebal. Sikit. Dia kata mak ni sakit pinggang. Dia kata nak baca Pimpinan Rahman, nak duduk sakit pinggang. Jadi mak nak baring. Bila nak baring, nak ambil ni besar ni, dia kata besar sakit, dia kata besar berat. Jadi mak ceraikan, dia kerak sikit, letak sebelah. Jadi berapa kali tu? Banyak kali dah mak duk baca makna. Sedap Quran ni, dia kata. Dia baca makna. Orang lama dia suka jawi. Dia kata, Rifki, tak ada kau Pimpinan Rahman yang sejuzuk. Juzuk 1, juzuk 2 ada. 30 keping ada. Beli mak nak yang tu, senang mak nak ambil, mak nak buka sambil baring. Dia pecahkan. Saya rasa mak saya dengar ni, mak saya memang ikut kuliah saya. Mak kat kampung tu, dia tengok saya kuliah ada live ni. Sejak ada live ni, dia suruh anak dia, iaitu adik saya, buat Facebook kat dia. Jadi dia apa? Dia tengok. Semalam saya call. Kuliah semalam mak tengok. Dah 2 malam dah mak tengok kuliah. Takut hari ni dia tengok juga. Tak percaya tanya dia lalu ni. Saya ketawa tengok dah cerai. Kecil jadi kat dia. Sebab apa? Dia nak faham makna. Walaupun dia lahir tahun 52, umur dia 60 berapa kan? 65. Tapi dia nak tahu juga mana. Saya malu kepada seorang ibu yang umur 65 yang hari-hari baca Quran tengok mana. Yang dia baca lain, yang dia tengok mana lain. Ni tafsir Pimpinan Rahman. Tu nak cerita usaha orang nak faham. Moga Allah Ta'ala rahmati ibu saya, amin ya rabbal alamin. Kerana kesungguhan dia nak faham Al-Quran. Baik, bukan ustazah, orang kampung biasa, tapi kesungguhan dia nak belajar tu ada. Baik. Balik ni cari Quran yang satu juzuk ada makna. Satu juzuk 30 keping, iaitu Pimpinan Rahman. Dia ada. Jadi boleh buka satu sambil saya baring tengok mana. Tutup. Tengok juzuk kedua pula. Paling kurang kita letakkan target sebelum aku mati ni, sekurang-kurangnya aku dah baca makna Quran juzuk 1 sampai 30, 6236 ayat tu aku pernah tahu makna dia. InsyaAllah. Tanamkan azam, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Walaupun kita tak mampu nak pergi ceramah tafsir Quran, tapi sekurang-kurangnya kita pernah khatam baca makna Quran. Saya cakap gini sebab ada orang kat Masjid Damayu, dia kata sejak ustaz cakap gitu, saya tiap-tiap pagi selepas tengok tanyalah ustaz, saya akan baca, dia kata. Dan beliau ni dia suka jogging dengan saya tiap-tiap pagi pukul 7.30 dia datang rumah, dia jogging. Waktu dia jogging dia buat laporan pada saya. Jalan kan, tak jogging, jalan lebih kurang sejam kami jalan. Lepas tu dia buat laporan, malam tadi saya baca ayat Quran cerita syurga. Ustaz, kenapa cerita syurga? Kalau cerita je syurga, kebanyakan ayat mesti mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa ustaz? Kita pun jalan tafsir sambil-sambil, kuliah juga sambil jalan. Maknanya dia buat, saya kata khatam. Banyak kali dah ustaz. Sejak ustaz cakap gitu, selepas tanya ustaz, buka tengok. Kadang-kadang sampai 2 muka
tengok baca tafsir Ibn Rahman dia kata. Saya harap ada juga orang Masjid Bandar Baru Uda ni pun buat gitu juga. Sekurang-kurangnya dapat khatam. Tahun ni khatam baca makna, insya-Allah. Apa kelebihannya? Allah bagi hidayah. Allah akan bagi hidayah. Okey, baik. Kemudian seterusnya untuk kita dapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kena banyakkan berdoa. Mana buktinya? Buktinya Nabi kata, kullukum dhallun illa man hadaitu. Hadis kursi. Hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Nabi kata, apa dia? Semua kamu ni sesat belaka, kecuali siapa yang aku hidayahkan. Fastahduni, mintalah hidayah dengan aku. Ahdikum, pasti aku bagi hidayah kepada kamu. Kata Allah dalam hadis kursi. Baik. Maknanya kena minta hidayah kepada Allah. Kena banyak doa kepada Allah. Sebab tu diajar kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku nak hidayah. Wattuqa, aku nak taqwa. Wal afafa, aku nak bebas daripada dosa. Wal ghina, dan aku nak sifat cukup, kaya, tak perlu kepada makhluk. Baik, minta hidayah kepada Allah. Nabi SAW bila baginda bangun untuk sembahyang tahajud, baginda akan berdoa dengan satu doa. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Mikail, Tuhan kepada Israfil, yang cipta langit dan bumi, yang tahu perkara nyata dan perkara ghaib. Engkaulah yang menetapkan keputusan terhadap hamba-hamba kamu pada apa yang mereka perselisihkan. Dia puji Allah yang tetapkan keputusan, siapa betul siapa salah. Tak ada siapa boleh tetapkan kecuali kamu je ya Allah yang tetapkan. Oleh kerana itu Nabi sebut, Nabi minta, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tolong hidayahkan aku, bimbing aku, tunjukkan kepada aku pada apa yang diperselisihkan oleh manusia sekarang. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Sebab kamu saja yang boleh bagi hidayah ke jalan yang benar. Makna ayat hadis ni, manusia sekarang berselisih banyak. Orang tu kata dia betul, puak ni kata dia betul, puak ni kata dia betul, ustaz ni kata dia betul, ustaz ni kata dia betul. Jadi kita ni pening, mana satu yang betul? Bila kita pening macam tu, kita minta dengan Allah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang boleh bagi tahu betul tak betul, tak ada yang lain, Allah je. Jadi ihdini, kau hidayahkan aku supaya aku duduk atas lain yang betul sebagaimana yang kau kehendaki. Sebab ada orang ni datang kata dia yang betul, yang ni kata dia betul. Jadi pening kita. Akhir sekali kita minta dengan Allah senang. Minta dengan Allah supaya Allah yang hidayahkan kita. Dan Nabi SAW baca, sedangkan Nabi sendiri itu sudah berada di atas jalan yang betul. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, innaka ala siratim mustaqim. Yasin wal Quran al-Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Quran yang banyak kebijaksanaan ilmunya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau rasul yang diutus. Macam mana keadaan engkau? Ala siratim mustaqim, engkau memang berada di atas jalan yang lurus. Walaupun Nabi sudah diiktiraf oleh Allah berada dalam jalan yang lurus, tapi Nabi tetap berdoa, ihdini, tunjukkan aku jalan yang betul. Yang manusia duduk perselisihkan sekarang, aku biar berada di tempat yang betul, di kalangan orang yang duduk berselisih dan bergaduh sekarang. Nabi baca setiap kali bangun sembahyang tahajud. Tu doa yang perlu kita baca, muqaddimah tahajud kita. Ini disebut dalam hadis, Nabi muqaddimahkan dengan doa ni. Baik. Jadi banyak lagi doa hidayah kita minta dengan Allah Ta'ala. Dengan Melayu pun tak apa. Dengan Melayu pun tak apa, untuk kita kekal hidayah dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian untuk dapat hidayah juga disebut dalam kitab ni, mujalasatus salihin wal akhyar. Kena sentiasa duduk dalam majlis orang saleh dan orang baik-baik. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi.
Ada hadis Nabi SAW cerita tentang orang nak bertaubat. Dia akan bunuh 99 orang. Cerita ni masyhur. Bunuh 99 orang, pergi tanya tok guru seorang ni. Tok guru kata tak ada harapan dah, nak taubat pun tak ada. Dia bunuh tok guru tu pula, cukup 100 orang. Kemudian dia tanya tok guru lain, tok guru kata, boleh nak taubat, kamu tinggalkan kampung kamu pergi cari kampung orang soleh. Kan dia suruh pergi cari kampung orang soleh. Duduk dengan orang soleh di sana. Maka tak sempat sampai ke kampung orang soleh, dia meninggal dunia. Maknanya salah satu cara kita nak jadi soleh, kita kena duduk dengan orang soleh. Carilah orang soleh, kita duduk dengan mereka. Bila saya diberikan peluang, saya bersyukur banyak-banyak. Duduk negeri Johor ni banyak peluang saya dapat. Diberi peluang dapat duduk bersama dengan orang alim. Contoh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Bila beliau mula-mula dilantik jadi mufti, saya dengan Ustaz Anwar, sebab almarhum Ustaz Anwar ni kawan baik dia. Ustaz Anwar ajak saya pergi jumpa. Saya duduk dengan beliau. Duduk naik kereta pergi sembahyang tarawih dengan beliau. Dia duduk cerita kat saya macam mana jadi mufti ni berat. Kita dengar beratnya tanggungjawab seorang mufti. Aku rasa aku jadi cikgu ni berat dah. Pelajar nakal-nakal, mufti berat lagi. Bila tanya apa kekuatan Datuk, dia kata kekuatan saya Quran. Dia jawab Quran. Saya naik kereta daripada Nilai, rumah dia kat Nilai. Setiap kali dia nak pergi dia nak pergi pejabat beliau di sebelah Masjid Negara. Sekarang pejabat tu sudah berpindah di tingkat 5 di Putrajaya. Pejabat baru saya belum pergi. Daripada Nilai, driver datang ambil, dia duduk di atas kereta, dia akan ambil Quran, dia baca. Sejak daripada Nilai tu sampai Masjid Negara, dia baca Quran. Inilah kekuatan saya dia tu. Baca Quran sampai di pejabat. Sampai kat pejabat dia kata ada dia semayang duha. Kemudian akan ada beberapa akhbar depan atas meja dia. Dia akan baca akhbar untuk cari masalah-masalah hukum dan sebagainya. Dan saya pergi pejabat dia baru ni. Pejabat di sini ada rehal Quran. Ada rehal Quran. Rehal macam rehal orang semayang. Ada rehal Quran. Sebelah sini ada Quran kat situ. Saya pergi. Maknanya mungkin waktu kosong dia terus paling sini, buka baca. Mana dengan Quran? Untuk bagi kekuatan seorang ulama. Jadi bila kita tengok hidup dia, kita mau fikir Allahu Akbar. Banyak dia dengan Quran, duduk dengan Allah lah. Nak buat macam mana sebab dia bawa kerja Allah. Jadi kita pun duduk dengan dia. Bolehlah jadi soleh sikit 3-4 hari dah. Lepas tu duduk dengan geng-geng ngeteh, nakal pula, biasalah. Tapi nak cerita kita duduk dengan orang soleh, dia ada kesan. Jadi tuan-puan, kalau ada orang soleh, tuan-puan datang ke masjid ni, usahalah untuk datang, untuk bersama dengan orang soleh tersebut, supaya keberkatan yang Allah kurniakan kepada orang soleh tu, kita juga dapat sama. Duduk dengan dia, kalau pergi cari orang alim, nak khidmat kepada dia. Khidmat pada orang alim ni bagus juga. Orang dulu dia khidmat pada orang alim. Saya khidmat pada Tuan Guru Haji Rahim. Ketika saya balik kampung, saya pergi jumpa Tuan Guru Haji Rahim. Dia mengajar di sebuah pondok. Saya kata tak apa, saya jadi driver. Saya nak jadi driver. Ayuh Tuan Guru, tak apa, baba. Saya panggil baba Tuan Guru. Okey, baik. Pergi ambil dia, cuti sekolah. Ambil dia daripada rumah, pergi ngajar kat pondok. Lepas tu buka kitab, duduk dengan dia. Tak ada cerita-cerita lara ni. Tak ada cerita-cerita lara. Bila dia cerita selatan Thai, mesti dia menangis. Sebab dia ada isteri kat selatan Thailand. Dia belajar kat Fatani, dia menangis. Lepas tu selama saya duduk dengan beliau, saya heran, beliau ni tak ada gaji, tak ada apa, ngajar lillahi ta'ala. Tapi rumah ada, umrah pergi tiap-tiap tahun, duit datang daripada mana? Kita pelik. Jadi bila saya duduk dengan dia, baru saya tahu orang macam ni tak perlu duit sangat. Berhenti mana-mana makan free je. Berhenti makan, dia kata, Ustaz khidmat pada saya hari ni, saya nak belanja Ustaz. Berhenti kedai makan. Tak apalah, saya belanja baba lah. Tak apa, nak belanja Ustaz, dia kata, sebab saya duk bawa dia. Okey, makan. Kita pun makan. Kenyang makan, lagi bayar. Ada dah orang bayar.
Duit dia tak laku. Selama berapa kali saya duduk dengan dia, tak ada sekali pun dia bayar. Kadang-kadang tuang kedai, babo tak boleh bayar, kita nak babo makan free, tak pedas sini. Untuk kedai ni apa nama, babo doa cukup. Saya kata patut je, tak ada gaji pun tak apa, makan free je. Kita kalau tak ada gaji nak bayar macam mana? Dia tak apa lagi pergi kedai tu, orang ni kenal pergi. Saya kata macam ni orang alim. Patutlah kalau tak ada gaji pun Allah gajikan. Betul? Kita ni beriman dengan mesin ATM kuat sangat. Dia ni tak ada. Memang Allah Ta'ala betul. Memang saya kata hebat. Jadi saya pun fikirlah duduk dengan dia. Ada apa nama? Ada perubahan lah pada diri kita. Kuat. Memang. Setiap kali pergi umrah ada orang sponsor. Bukan dia minta pun. Orang nak bagi nak macam mana? Ambil je lah. Betul tak? Itu kelebihan Allah bagi pada orang alim. Jadi kita duduk dengan dia dapatlah. Ni kelebihan orang alim. Dapat faham. Orang rapat dengan Allah, Allah sayang dia. Itu cara Allah sayangi hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi duduklah dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Dan yang akhir sekali, saya tak boleh lama, ada ceramah pukul 8 di sekolah Selesa Jaya. Akhir sekali dia suruh hadir majlis ilmu berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi, majlis zikir ada, bila majlis zikir malaikat datang ramai. Malaikat datang ramai, Allah suruh tulis pahala orang yang berada dalam majlis ni. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah. Datang ni dia bukan datang nak dengar kuliah pun. Dia nak cari kawan dia, nak tunggu mana kawan aku ni. Dia datang, dia duduk, bukan nak dengar kuliah pun, dia nak tunggu kawan dia. Maka malaikat tanya Allah, ya Allah, ni nak tulis apa ni orang ni? Nak tulis datang kuliah ke apa ni? Allah Ta'ala kata tulis sama dia berada dalam majlis zikir. La yashqa jalisuhum. Allah Ta'ala kata orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang baik dalam majlis yang sama, dia takkan malam sampai bila-bila. Walaupun dia duduk tu bukan niat nak belajar asalnya, tapi sebab dia duduk dalam majlis tu, la yashqa jalisuhum, tidak celaka orang yang duduk semajlis dengan orang yang dalam majlis zikir. Maka malaikat pun kena tulis sebagai orang yang berzikir dan orang yang dengar kuliah juga. Sebab tu kalau kawan-kawan kalau lah kita ada pinjam duit siapa-siapa, dia nak nampak dia payah nak datang, kita kata boleh kau nak suruh aku bayar hutang kau, aku waktu kuliah maghrib, suruh dia datang. Jadi asalnya dia datang nak ambil hutang kita, tapi dia terpaksa duduk dalam majlis ilmu sebab kita duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya dia dapat petunjuk dan hidayah. Kerana apa? Kerana dia berada dalam majlis ilmu, walaupun asalnya niat dia nak minta hutang kita. Tiba-tiba dia dengar kuliah, ustaz kata wa antasaddaqu khairul lakum, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kau bagi hutang tu susah sebab tak ada duit, tunggu dulu untuk dia bayar ketika dia senang. Kok ustaz tafsir ayat tu dia ada. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kau sedekah terus pun baik juga. Dah dia susah, dia dengar ayat tu terus tak jadi nak ambil hutang kita, kan baik. Mana tahu Allah buka hati dia. Maknanya kita usahakan orang supaya datang dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah hidayah dapat. Sebagaimana kata Ustaz Said Nur Hisham, dia cerita ada seorang hamba Allah yang jadi AJK masjid sekarang. Dulu dia antara orang yang paling malah pergi masjid, paling malah dengan kuliah, malas dengan kuliah. Tapi jiran dia ni saleh, jiran dia suka datang. Malam ni ada kuliah ustaz tu, tak apalah saya sibuk, besok cakap saya sibuk. Akhir sekali dia ambil jadual sebulan masjid tu, dia pergi tunjuk kat jiran dia, ni jadual sebulan. Takkan sebulan sibuk belaka, masuklah sekali dua, dia kata. Malulah kawan dia. Bila malu kawan tu, dia pun datang sekali. Datang seronok, hemat duduk dalam majlis ilmu. Lama-lama dia rajin. Akhir sekali AJK yang cari penceramah orang tu Sekarang dialah menjadi AJK masjid yang cari penceramah. Dulu dia paling tak suka datang ceramah. Tapi siapa yang dapat pahala besar? Jiran dia. Adakah kita buat gitu dengan jiran kita? Itu soalan.
Ada ke? InsyaAllah lepas ni bagi tahu jiran, bagi satu kuliah sebulan. Syarat ustaz jangan ponting kalau ustaz ponting nanya, dah tulis dah Ustaz Rifki minggu ketiga, tiba-tiba dia datang tengok Ustaz Rifki tak ada. Ni masalah ustaz ni, menipu juga ustaz ni. Makin teruk pula dia punya persepsi pada ustaz. Tadi saya semalam balik pukul 1 ceramah, pukul 1 dekat pukul 2 baru tidur. Nak SMS batal kuliah ke macam mana, letih ni macam mana ni, duk fikir sambil fikir terlelap. Pukul 5 sedar, nasib baik sedar, kalau tak sedar tak tahu dah. Maknanya rezeki orang sini ada lagi. Sebab nak ceramah pula pukul 8 kan, duk fikir ceramah pula pukul 8, pukul 7 pagi kuliah subuh. Letih ni. Malam tadi pukul 1 baru habis kat Desa Jaya. Penat ni. Tak apalah, tidurlah dulu. Baca doa tidur, insya-Allah Allah kejut. Kalau ada rezeki orang BBU, sedarlah tu. Sedar sungguh. Saya kunci jam pukul 5 suku, pukul 5 sedar. Mana Allah suruh pergi tu. Kalau tak saya SMS je pada ustaz, suruh ganti. Tapi alhamdulillah rezeki ada juga hari ni. Moga-moga insya-Allah kita bertemu pula pada bulan depan dengan tajuk tafsir surah Al-Insan. Bulan depan kita mula tafsir surah Al-Insan, sebab saya janji lama dah nak tafsir surah Al-Insan. Dulu kita dah khatam surah As-Sajdah, dah khatam. Jadi tiap-tiap pagi Jumaat kita baca As-Sajdah dengan Al-Insan kan. InsyaAllah kita tafsir surah Al-Insan mula bulan depan. Bila nak habis tak tahulah. Tak apalah, yang penting kita belajar. Hari ni tajuk hidayah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua, dan Allah kekalkan hidayah tersebut, dan kita sama-sama dimasukkan oleh Allah dalam syurganya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.